Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita daripada 2 minggu yang lalu, kerana minggu lepas minggu yang pertama, masuk minggu yang kedua, masih lagi di dalam jilid yang keempat kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Tajuk yang terakhir yang dinamakan tajuk itu anak buangan atau al-laqit. Al-laqit, anak buangan, yang dah kita bincangkan pun mukaddimahnya. Al-laqit ini adalah kanak-kanak yang dibuang di jalanan atau di mana-mana tempat, dan tidak ada siapa pun yang mengakui dirinya sebagai, ataupun tidak mengakui dia tu adalah anaknya. Anak yang dibuanglah, yang dibuang ke yang tercicir. Begitu. Dan kita juga telah melihat dari sudut hukumnya, hukum mengambil anak buangan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kita dah bincangkan dalam surat 922. Dan hari ini kita nak lihat, maknanya tuan-tuan, kalau kita jumpa anak yang terbuang, dia adalah dia punya syarat-syarat dia, baby lah mudah ceritanya, maka kita kena ambil anak tersebut, menjaga dan mendidiknya. Jika satu tempat itu, satu kampung, tak ada seorang pun yang ambil, tak ada seorang pun yang nak menjaganya, maka satu kampung itu semua berdosa. Sebaliknya, jika ada seorang yang dah mengambilnya, menjaganya, mendidiknya, maka gugurlah dosa daripada orang lain. Maka orang yang mengambil tadi mendapat pahala. Itulah disebut sebagai fardu kifayah. Baik, kita sambung muka surat 923. Penyaksian apabila mengambil anak terbuang. Bila nak ambil anak yang terbuang itu, anak yang tercicir itu, perlukah ada saksi? Sesiapa yang menjumpai anak yang terbuang di suatu tempat dan dia mengambilnya untuk dijaga dan dididik, dia wajib mempunyai saksi terhadap tindakannya itu. Ini dilakukan demi memelihara kemerdekaan dan keturunan anak tersebut. Maka bila nak ambil, mesti dapatkan saksi. Jika terdapat harta bersama anak tersebut, dia wajib mempunyai saksi terhadap harta tersebut. Contohlah, anak yang dibuang itu ada kat sebelahnya duit sejumlah wang. Dia tulis, siapa jumpa anak ini, jagalah ia, bersama ini disertakan surat beranak, ada surat beranak pula tu, dan juga wang sejumlah wang 1.5 juta, contohlah cash money. Maka pertama kita kena ambil anak tersebut, jaga dia, dan mesti ada saksi. Manakala harta yang ditinggalkan juga pun mesti ada saksi ketika kita mengambilnya. Jangan ambil anaknya diam-diam, tak jumpa duitnya pun tak ada apa-apa, kita sapu bersih, tak boleh tuan-tuan. Maksudnya kedua-duanya itu perlu ada saksi. Baik. Ini perlu dilakukan bagi mengelakkan sebarang fitnah dan menjamin hak anak terhadap hartanya. Sekalipun orang yang mengambil anak itu ialah seorang yang adil dan amanah. Walaupun dipercayai bagus orang yang ambil anak ni, dia orang yang adil, dia orang amanah, mustahil untuk dia berbohong, maka perlu ada saksi juga untuk menjaga hak anak tersebut dan hak harta yang ditinggalkan untuk anak tersebut. Baik. Syarat anak yang diambil boleh tinggal terus bersama dengan orang yang mengambilnya. Tuan-tuan jalan-jalan ataupun pagi-pagi sembahyang subuh pergi datang masjid, tiba-tiba ada baby dekat depan pintu masjid, siap dengan surat beranak, siap dengan duit, maka tuan-tuan kena ambil. Biasa pertama sampai ni Pak Siap kita, Pak Bilal kita je sampai awal. Maka dia wajib ambil, wajib kifai, fardu kifayah. Mesti ada saksi nanti kita cerita kemudian.
Kemudian nak ambil letak mana? Kita kena jaga dan tinggal bersamanya. Ini hukum asal tuan-tuan ya. Adapun undang-undang di tempat kita, peraturan-peraturan yang dibuat perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa, perlu dilaporkan kepada pihak jabatan kebajikan masyarakat. Itu undang-undang yang dibuat untuk menjaga kemaslahatan juga. Tapi kita lihat bagaimana syarak mengajar kepada kita. Asasnya begitulah. Bagaimana dah ambil, boleh duduk bersama kita dengan syarat seperti mana yang dimaklumi, hukum mengambil anak terbuang adalah fardu kifayah kepada semua orang Islam apabila mereka menjumpainya tanpa sebarang syarat. Fardu kifayah. Satu buat, yang lain tak payah. Ada orang cakap macam tu lah. Jika salah seorang penduduk mengambil anak itu, hukum fardu kifayah tidak lagi dikenakan kepada mereka semua. Kita dah bincang tadi. Satu buat, yang lain lepas. Cuma tuan-tuan, walau bagaimanapun, bagi membolehkan anak itu terus dijaga, ia perlu memenuhi 4 syarat. Nak jaga anak tadi, bagi orang yang jumpa tadi, nak buat balik ada 4 syarat. Yang pertama, Islam. Anak yang terbuang tidak boleh dijaga oleh orang kafir kecuali jika anak itu dihukumkan sebagai orang kafir. Memang maklum nampak kafirnya. Contoh. Tapi kalau real dia memang nampak muka orang Islam, nampak muka Melayu lah di tempat kita ni, maka yang nak jaga itu mestilah orang Islam. Contohnya, apabila dapat diketahui melalui apa cara sekalipun ibu bapa anak tersebut adalah orang kafir, ketika itu dibolehkan untuk mereka terus menjaga anak itu. Contohlah ada tanda-tandanya sebagai orang kafir. Ada letak salib ke, ada letak bunga yang macam Hindu tu ke, nampak tanda orang kafir. Itu orang kafir nak jaga pun tak apa. Dia ambil tak apa. Tapi sekiranya tak ada tanda dan memang kalau begini ia adalah Islam, maka wajib orang yang menjaga ataupun nak mengambilnya dia adalah orang Islam. Yang kedua, adil. Anak yang terbuang tidak boleh terus dijaga oleh orang yang dikenali sebagai fasik. Dia mestilah diserahkan kepada individu yang dimaklumi keadilan dan amanahnya. Orang fasik tak boleh, apalagi munafik, apalagi orang kafir. Fasik ni apa tuan-tuan? Orang yang melazimi melakukan dosa. Dosa-dosa kecil. Dosa besar dah bukan fasik lagi dah. Dosa-dosa kecil, melazimi maksudnya rajin sangat buat dosa. Dah buat hari buat dosa kecil. Lepas tu istighfar, ampun, clear. Lepas tu buat lagi. Itu fasik. Melazimi buat dosa-dosa kecil. Orang ni tak boleh. Tak boleh nak jaga, tak boleh nak jadi penjaga kepada anak yang terbuang tadi. Yang ketiga, ar-rusydu. R-U-S-Y-D. Kalau bahasa Arabnya ar-rusyd. Alif lam ra shim dal, iaitu waras ataupun matang. Apa makna waras di sini? Apa waras makna kabari waras? Bukan. Jika anak tersebut dijumpai oleh orang yang kurang matang, seperti belum sampai umur, anak itu hendaklah diambil daripadanya. Dia pun tak tahu nak uruskan sendiri. Balik tapi macam perangai budak-budak, masih main parit, contohlah tuan-tuan. Dia tak matang lagi, maka dia tak boleh. Tidak disyaratkan kat sini sebagai orang yang balik, tak disyaratkan. Tetapi jika orang itu matang, dah boleh berfikir, dah boleh bertindak mengikut kelazimannya, akal manusia ni boleh diterima, maka boleh. Tetapi walaupun dah balik, walaupun umurnya dah banyak, walaupun dah tua lah mudanya, tetapi dia tidak matang. Berarti kata tidak matang apa tuan-tuan? Dia tak tahu pun nak jaga orang, nak jaga anak, tak tahu.
Contohnya itu tak matang lah tu. Orang yang matang adalah dia tahu meletakkan satu yang perkara yang berlaku itu pada tempat dia. Anak menangis, macam mana jaga, tahu. Anak menangis, tahu bagi susu. Jangan anak menangis tiba-tiba dia bagi KFC pula. Tu tak matang lah tu. Ini contoh tuan-tuan ya. Jadi kalau begitu, orang yang belum matang tidak boleh mengambil atau menjaga anak buangan tersebut. Begitu juga jika dia seorang yang tidak sempurna akal, iaitu safih. Bukan gila tuan-tuan ya. Safih ni dia bodoh. Atau bahasa mudah bendul. Orang yang bendul. Kan tuan-tuan, gila genah gila. Dia ni macam budak ataupun orang yang lurus bendul. Kan kadang-kadang ada kita pernah dengar OKU, orang kelainan upaya, disebut kat situ apa namanya, bukan tercak akal lain, apa namanya, dia lemah dia punya pemikiran dia. Dia safih lah tu. Safih dalam jual beli pun tak boleh. Dia bodoh macam apa, dapat duit pun dia tak tahu nak kira, tapi dia betul, dia tak gila. Dapat duit dia tak tahu nak uruskan. Tu dia bodoh. Bukan bodoh, kau dia bodoh betul lah, bukan. Safi ni bahasa mudahnya orang yang tak cukup dia punya akalnya. Tapi tak gila, belum sampai ke tak gila. Sedangkan sebelum ini dia waras. Ini sekiranya dia dihalang daripada membelanjakan hartanya, anak itu tidak dibenarkan tinggal bersamanya. Sebab tuan-tuan, kalau kita belajar bab jual beli, salah satu syarat sah untuk berjual beli, orang itu mestilah min ahliyatit tasarruf. Dia orang yang dibenarkan untuk berurus niaga. Di antaranya adalah orang itu bukannya safih, iaitu bukannya bendul, bebal. Gitu. Baik. Yang keempat, bermukim. Jika orang yang mengambil anak itu ingin bermusafir bersamanya ke suatu tempat tertentu, anak itu adalah diambil daripadanya. Ini kerana anak tersebut tidak selamat daripada diperhambakan ataupun ditipu. Maknanya yang jumpa kat situ, dia mestilah orang yang tetap tempat tinggal, bukan orang yang berpindah randah. Dia sebab kita dah tak ada isu lah. Memang kita kenal, dia duduk kat sini. Sebab tu tuan-tuan, kalau ambil anak angkat sekalipun, didaftarkan di pohon pada Jabatan Kebajikan Masyarakat, semua perkara-perkara ini dilihat dengan teliti. Sebab nak dapat pengesahan daripada pihak pemerintah. Kalau sebab kita ni jaga ni Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Kat mana dia tinggal, apa pekerjaannya, dah kahwin ke belum, kalau dah berkahwin bagaimana, dia dengan isteri macam mana, rumahnya kat mana, semua diteliti satu persatu. Ini berpandukan juga kepada apa yang disebut dalam kitab fiqh. Maksudnya prosedur-prosedur itu untuk menjaga kebajikan anak tersebut, supaya tidaklah dipersiakan hidup anak tersebut. Walau bagaimanapun dalam menjaga syarat-syarat di atas, keputusan membenarkan anak itu terus tinggal bersama orang yang menjumpainya atau tidak tertakluk kepada keputusan qadi ataupun hakim, yakni pemerintah. Nampak tuan-tuan? Dah cukup syarat pun, tapi pemerintah kata tak boleh sebab ada sebab-sebab yang tertentu, maka tak boleh. Pemerintah ni siapa? Orang yang ada kuasa. Siapa di tempat kita? Tempat kita Jabatan Kebajikan Masyarakat. Adalah dia punya peraturan-peraturan yang tertentu. Dalam hukum fiqh disebut secara umum. Maka dalam di tempat sebuah negara, barangkali tempat kita tak sama dengan negara lain. Tuan-tuan pergi Indonesia, senang aja pun ambil anak angkat, ambil dapat balik. Mungkin. Pergi negara Eropah, mungkin berbeza. Ambil tempat lain berbeza. Mengikut kepada keperluan suatu tempat yang kita tinggal di dalamnya. Baik. Apapun disebut dalam kitab ni, hujungnya bergantung kepada kebenaran, kelulusan daripada pihak pemerintah. Oleh itu pemerintah bertanggungjawab menentukan penjagaan anak terbuang dan menjaga kepentingannya dalam masalah tersebut. Apa-apa pun kembali kepada
pemerintah. Kalau tuan-tuan tak faham pemerintah, ya kerajaan lah. Takut-takut orang salah faham kerajaan, katakan cerita lain pula. Pemerintah tu orang yang diberi kuasa untuk menjaga rakyat. Gitu. Baik, selesai tuan-tuan. Jadi kalau kita jumpa kat tempat kita, realitinya jumpa anak terbuang, jangan suka-suka je terus simpan. Rujuklah kepada pihak berkuasa. Bagaimana? Report dulu kat polis. Lepas tu bawa kepada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau kita kata kita nak jaga dia, mohon. Dia takkan masuk, tak boleh siapa nak jaga. Kalau kita nak jaga. Kalau misalnya kata kita tak nak jaga dan sekadar jumpa, tak apa, kita dah melepaskan hak kita. Serah kepada pemerintah, maka pemerintah tahulah untuk beri kepada siapa. Ya. Kalau orang Islam, dia akan serahkan kepada orang Islam. Begitu. Baik, bagaimana pula kalau kita dah jaga anak tersebut, dah bawa balik, kita jagalah seperti anak kita. Nafkahnya siapa yang nak tanggung? Siapa nak tanggung tuan-tuan? Duit kita sendiri ke atau siapa? Kalau dia tinggalkan duit 1.5 juta, okey lah. 7 keturunan tak habis tuan-tuan. Ya ke? Iya. Simpanlah duit tu, dapatlah dividen setahun 5%. Contohlah, sejuta 5% berapa tuan-tuan? 50,000. Ya betul, 50,000. Mula kira 50,000 lah. 50,000 gaji sebulan 4,000 tuan-tuan. Cukuplah untuk makan untuk baby. Jangan makan kita makan sendiri. Memanglah kita makan sekali tak dapat. Untuk dia cukup. Kan? Tapi mana ada bagi, dia tinggalkan surat bagi pampers saja lah, untuk pakai seminggu. Tinggalkan, ni tolong jaga anak saya. Banyak cantik. Tuan-tuan jangan cerita hukum orang yang membuang, itu dah hukum lain. Ini sekiranya kita jumpa, kadang-kadang orang marah, Allah nak jaga tu lah, bapaknya siapa, maknya siapa lah. Dah macam mana dia dah dibuang gitu. Tuan-tuan, baby itu pun tak nak dibuang, dia bukan tahu pun. Jadi kita jumpa, maka kita wajib menyelamatkannya. Jadi nafkah anak terbuang ni jadi tanggungjawab siapa? Kalau ikut logik kita jaga lah. Siapa tak nak dapat baby? Ni biasanya begitu. Siapa tak nak sebab kita dapat anak segera. Gunalah duit kita. Ya tuan-tuan, kalau kita anak kita je 10, umur setahun sampai 10 tahun, kita pun kerja tak berapa nak banyak income, macam mana? Garu kepala juga. Allah bagi pula tu satu lagi anak apa namanya? Anak tercicil. Macam mana? Baik. Apabila seseorang telah mengambil anak terbuang dan dia dibenarkan terus menjaganya disebabkan semua syarat di atas telah dipenuhi, pihak pemerintah pun tengok meneliti, okey, anda layak untuk menjaga anak yang tercicir ini. Selesai. Beberapa perkara berikut perlu diteliti. Contoh tuan-tuan, saya balik dapat anak tercicir. Tercicir macam naik kereta tercicir pula kan, naik kereta terjatuh. Tercicir maksudnya macam barang ada luqatah. Hukum luqatah. Kalau anak yang terbang dia panggil al-laqit. Ya, samalah tu tercicir terbuang. Perlu dilihat. Pertama, adakah terdapat harta bersama anak itu? Satu. Kalau ada harta bersamanya diletakkan. Duit sejongkok emas 2 kilo. Wah, banyak tu. Contoh dia bagi emas 2 kilo. Ataupun tidak ada harta bersamanya, cuma semata-mata baby je, tak ada harta pun. Ni memang kedekut. Kau dah lah buang anak, tiba-tiba tak dibagi apa-apa langsung. Tengok. Jika terdapat harta bersama anak itu, ia dikira milik anak itu kerana dia yang menguasainya dan tidak ada sesiapa yang mempertikaikannya. Mudahnya, kalau ditinggalkan bersama harta, contohlah saya sebut duit.
Berapa? 1.5 juta. Tu tebal tu. Maka siapa punya? Ahmad Albab yang punya. Bukan kita punya. Jelas tuan-tuan? Ya. Dia punyalah anak tadi. Baik. Harta itu perlu dibelanjakan untuk keperluan anak tersebut. Tuan-tuan jangan suka sangat. Wah, rezeki. Memang ya rezeki. Tapi jangan suka sangat. Ni aku punya ni. Dibelanjakan untuk anak tersebut. Ketika itu pemerintah hendaklah membelanjakannya. Pak. Ketika itu pemerintah hendaklah membelanjakannya. Loh, kok pemerintah? Sabar, habiskan baca. Ini dilakukan dengan memberikan keizinan kepada penjaganya untuk membelanjakan harta tersebut demi kepentingan dan keperluan anak itu. Sebab tu tuan-tuan, di awal-awal kita jumpa anak yang terbuang, terus report, terus buat aduan kepada pihak pemerintah. Jelas? Polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lepas tu kita mohon, tuan, saya nak jaga anak ini. Bersamanya ada harta yang ditinggalkan. Declare, jangan diam-diam. Bagi anaknya aja duit je kita sapu. Dah dosa. Declare. Itulah kita buat risau. Kalau aku declare duit ni, kita bagi tahu silap-silap dia ambil duitnya, aku sekali melopong. Tapi bagi pemerintah yang adil, dia tahu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cerita, alah tak bakal dapat, itu cerita lain. Tapi kalau orang yang menguruskan, pegawai yang menguruskan itu datang kuliah, dia tahu. Ya. Maksudnya dia belajar, dia tahu hukum hakam. Baik. Jadi pemerintah membelanjakan ni maksudnya menurunkan kuasa kepada si penjaga untuk membelanjakan harta untuk siapa? Untuk anak tadi. Jika penjaga membelanjakannya tanpa keizinan qadi atau hakim, tuan-tuan, qadi ni pemerintah ya, atau hakim pemerintah, dia hendaklah menggantikannya. Dia bertanggungjawab mengembalikan nilainya kepada anak tersebut. Dia belanjakan dulu, lepas tu pemerintah tanya, ada berapa? Tuan Hakim, ada di sisinya 1.5 juta. Okey. Dah belanjakan ke berapa? Saya baru belanjakan 500 untuk baby ini. Habis tu kenapa hilang 500,000? Saya beli kereta. Oh, sudah. Beli kereta sport teringin daripada dulu. Oh. Maknanya engkau dah membelanjakan harta yang ditinggalkan untuk anak tadi untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan pemerintah, hakim tidak membenarkannya lagi. Belum ada kebenaran. Mungkin tak pemerintah membenarkan? Mungkin, dengan alasan yang termunasabah. Nanti kita lihat. Jadi kalau begitu, ganti semula dengan nilai yang sama. Ya. Jelas tuan-tuan? Konsep yang sama diterima pakai bagi harta simpanan anak yatim yang dijaga oleh wali. Jika wali membelanjakan simpanan tersebut tanpa keizinan hakim yakni pemerintah, harta yang sama sepertinya atau nilainya hendaklah dipulangkan kembali kepada anak yatim itu. Jaga anak yatim pun begitu. Beza tuan-tuannya, kalau kita dapat anak orang, contoh dah meninggal bapaknya, kita ambil dia sebagai anak angkat kita, tu menjaga anak yatim. Anak laki, iaitu anak yang tercecer, jumpa kat tangga masjid, jumpa kat simpang, jumpa dekat warung dan sebagainya itu. Tetapi hukum dalam membelanjakan harta, jika anak tadi ada harta di sisinya, contoh tadi jumpa anak sebelahnya ada duit 1.5 juta. Kalau RM50 tak payah ceritalah tuan-tuan. RM50 boleh susu sekali habis. Ni cerita banyak ni. Supaya kita sergap semangat untuk jaga anak ni. Sama seperti dengan harta anak yatim. Contoh seorang kanak-kanak, dah meninggal bapaknya, dah meninggal maknya, kita jaga dia. Dan mak bapaknya meninggalkan harta untuk dia. Untuk dia tuan-tuan, kita jaga, kita tak boleh makan harta dia. Ya.
Tak boleh. Tak boleh makan harta anak yatim. Ya. Kecuali dengan sebab tertentu, nanti kita bincang. Ya. Perbelanjaan harta ini tertakluk kepada keizinan hakim, yakni pemerintah. Ini kerana hak penguasaan terhadap harta anak hanya sabit untuk bapa dan datuk sahaja. Baik. Oleh itu, waris lain, lebih-lebih lagi orang luar yang tidak ada hubungan keluarga dengan anak tersebut, sudah tentu tidak mempunyai hak penguasaan terhadap harta tersebut. Seronok kita baca yang atas tu, kita faham sungguh-sungguh. Ini kerana hak penguasaan terhadap harta anak hanya sabit untuk bapa dan datuk sahaja. Maknanya tuan-tuan ada anak, anak tuan-tuan ada harta. Kita punya kuasa ke atas harta anak kita. Dan juga datuk pun ada kuasa ke atas harta cucu kita. Nanti kita belajar dalam bab harta pusaka. Punya kuasa bagaimana? Takkan senang-senang ambil. Ada orang hari itu baru tanya kat kuliah bila ya, betul ke Ustaz seorang bapa boleh ambil harta anaknya tanpa keizinannya? Nampak dompet anaknya, ambil je terus. Lepas tu bapaknya tak, anaknya tanya, bah mana duitnya? Kau tak ada. Lah kau kan anak aku, suka hati aku lah aku nak ambil. Jangan faham secara literal, secara umum sahaja. Ya, secara umum maksudnya kalau ada keperluan kita boleh ambil, tuan-tuan. Ya, baik. Nanti kita pun dah belajar bab nafkah dalam sesi yang sebelum ini. Ya, jadi mudahnya dalam tajuk ini kita tak boleh gunakan harta yang ditinggalkan untuk kanak-kanak ataupun anak yatim, tak boleh. Ya, kecuali dengan izin pemerintah. Oleh kerana hakim pemerintah adalah wali mutlak kepada sesiapa yang tidak punya wali. Tuan-tuan pernah dengar nikah guna wali hakim? Pasal apa? Dah tak ada wali. Wali hakim ni siapa? Pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah tertinggi lah. Itu maksudnya, mana-mana yang tak ada wali, maka pemerintahlah yang menjadi wali. Walinya apa, tuan-tuan? Orang yang melindungi. Jadi bagi kanak-kanak yang tak ada bapa, yang tak ada mak, yang dah dibuang, hukumnya tak ada anak, tak ada anak. Hukumnya anak yang terbuang itu tak ada bapa, tak ada mak. Mudahnya begitu. Sebab tidak diketahui dan tak ada seorang pun yang mengaku. Kita jumpa. Maka siapa sebenarnya wali kanak-kanak tadi? Adalah pemerintah. Baik. Maka pemerintahlah yang menjadi rujukan dalam membelanjakan harta kanak-kanak itu. Ini boleh dilakukan dengan pemerintah sendiri yang membelanjakan harta tersebut atau memberikan keizinan kepada penjaganya untuk membelanjakan harta anak jagaannya itu. Saya bagi contoh, Ali jumpa baby, bersamanya duit yang banyak. Contoh saya bagi tadi 1.5 juta. Maka dia reportlah kepada pemerintah di tempat kita ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maka Ali pun mohon, tuan saya nak mohon untuk menjaga anak ini. Disiasat cukup syarat, maka pihak pemerintah membenarkan untuk dijaga anak tersebut oleh Ali. Dan Ali pun declare, tuan masa saya jumpa ni ada duit 1.5 juta. Maka pemerintah pun atau hakim dia dua cara. Satu, dia bagi tiap bulan kepada penjaganya. Nah, sebulan aku bagi 1.500. Untuk apa? Untuk belanja anak tersebut. Satu. Ataupun pemerintah sendiri belikan terus. Siapa nak belikan? Belikan susu, belikan pampers setiap bulan, setiap seminggu sekali hantar. Tak ada kerja. Tapi biasanya pemerintah akan benarkan kepada si Ali tadi untuk membelanjakannya. Yang kedua tadi belanja. Okey, berapa? Okey, ambil duit tadi dan belanjakan sendiri. Itu pentingnya iman, tuan-tuan. Itu pentingnya amanah. Agak-agak kita dapat, wow, 1.5 juta. Agak-agaknya, tuan-tuan. Gelap mata kita. Tahu-tahu sebulan, oi, sudah tukar rumah baru. Kata anak bawa rezeki, Ustaz. Itu kan rezeki.
Rezeki ni maksudnya yang kita cari, yang Allah anugerahkan, yang hak kita. Tapi macam tu bukan hak kita. Habis tu macam mana pula kalau kita tidak mampu? Sama hukumnya seperti anak yatim. Anak yatim yang ditinggalkan harta. Maksud contoh, bapaknya mati tinggalkan insurans, berjuta hartanya. Kita jaga anak yatim, kita sendiri pun tak cukup makannya. Maka bagaimana? Kita dibenarkan untuk mengambil sedikit hartanya untuk kelangsungan hidup kita sekadarnya dengan keizinan dan ketetapan daripada pemerintah. Begitu. Bukan suka hati. Apa-apa hal, semua ketetapan pemerintah. Siapa? Hakim. Mahkamah membenarkan Ali bin Abu untuk membelanjakan untuk keperluan hidup, untuk keperluan anak yang dijaganya sebulan 1,500 contoh. Dan untuk dirinya RM500. Contoh ya. Untuk apa? Dia pun tak ada kerja, dia pun sakit, dia nak jaga. Begitu. Apapun pemerintah. Jelas tuan-tuan, itu kalau anak yang dijumpai ada harta. Dah azan kan? Belum ya? Jam tu cepat tu. 8.16 dah. Baik. Harta Baitul Mal diberikan kepada anak-anak terbuang yang tidak berharta. Ni biasa gitulah, jumpa-jumpa lah. Dapat lampin je. Popok. Dibalut-balut letak. Kan? Jika kanak-kanak itu tidak berharta, nafkahnya wajib diambil daripada harta Baitul Mal melalui peruntukan dana kepentingan umum. Ini kerana harta Baitul Mal disimpan untuk kepentingan tersebut. Inilah hukum yang disepakati oleh para ulama Islam. Nampak tuan-tuan? Kita mohon kepada pihak berkuasa, kepada pihak pemerintah nak jaga, bukan duit kita tuan-tuan. Pemerintah peruntukkan daripada dia. Mana nak cari secara amnya Baitul Mal. Begitu. Setakat ni ada tak? Kita tak pernah buat pun. Kita tak pernah jumpa anak terbuang pun. Kan? Kalau jumpa, ya. Bukan khusus harta kita sendiri tuan-tuan. Pihak pemerintah. Inilah kerja pemerintah. Jaga apa? Jaga orang yang di bawah jagaannya. Apa itu pemerintah? Dialah wali. Wali kepada mana-mana anak yang tidak mempunyai wali. Apa wali? Wali ini pelindung. Nak meneruskan kehidupan anak tadi, perlulah ada orang yang melindunginya. Siapa? Pemerintah. Kita, bapa, wali kepada anak-anak kita. Kita lah yang bagi nafkah kat dia orang. Maka anak-anak yang tak ada wali, anak-anak yang terbuang, walinya adalah pemerintah. Kita ni tukang jaga je tuan-tuan. Ini bagi anak-anak yang ditinggalkan, yang terbuang, yang tak ada harta di sisinya. Baik, kita dengar azan dulu. Silakan. Baik tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, kita cuba habiskan tajuk ni dan minggu depan kita masuk jilid yang kelima yang membincangkan wasiat harta pusaka dan sebagainya. Baik, jadi tuan-tuan, kalau anak tadi yang ditinggalkan tak sedia sebarang harta, tanggungjawab siapa tuan-tuan? Tanggungjawab pemerintah. Dalam hukum syarak, pemerintah hendaklah mengambil harta daripada harta Baitul Mal. Baik, ini berlaku ketika zaman Sayyidina Umar telah bermesyuarat dengan para sahabat untuk menentukan nafkah anak-anak terbuang. Mereka bersepakat bahawa nafkah itu adalah diambil daripada harta Baitul Mal. Jika kanak-kanak tersebut tidak punya harta, dia termasuk dalam golongan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ni peranan pemerintah tuan-tuan. Ya. Pemerintah ni kerajaan. Man taraka malan faliwarasatihi wa man taraka kalla fa ilayya. Siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah hak para warisnya. Seorang mati, tinggal harta. Harta siapa punya? Waris dia lah. Anak dan sebagainya. Baik. Wa man taraka kalla, barang sesiapa yang meninggalkan tanggungan yang fakir, mati dan meninggalkan tanggungan. Tanggungan itu tanggungan yang fakir, yang tidak punya harta.
fa ilayya, maka itu terserah kepadaku, yakni akulah yang menanggungnya. Tuan-tuan, Nabi sebut orang mati tinggalkan anak, anaknya miskin, tak terbela, tak ada siapa jaga, maka kata Nabi fa ilayya, maka kepada aku. Aku siapa? Nabi sebagai pemerintah. Dalam hadis yang lain, wa man taraka dainan aw dhaya'an falyatini fa ana maulahu. Sesiapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan yang tidak berharta, maka datanglah kepadaku, iaitu jumpa aku, fa ana maulahu, kerana akulah walinya. Nabi, tuan-tuan, siapa tinggal hutang, siapa miskin, datang jumpa aku bantu. Sebab Nabi adalah waktu itu sebagai pemerintah. Jadi moral of the story, tuan-tuan, yang miskin, yang tak mampu, jumpa pemerintah. Siapa? Fahamlah. Baik. Adakah harta Baitul Mal perlu dibayar balik? Kita dah jaga dapat harta Baitul Mal, tiba-tiba cakap ni loan, pinjaman, kena bayar semula. Perlu tak, tuan-tuan? Tidak perlu. Saya ringkaskan, tak perlu dibayar balik. Mana ada Baitul Mal perlu bayar balik? Tak ada. Tak ada Baitul Mal, tak ada bayar balik, ya. Baik. Nafkah anak-anak terbuang ketika Baitul Mal tidak mempunyai harta. Ni pun tak ada duit. Baitul Mal khas untuk orang Islam pun tak ada. Contohlah, tuan-tuan, dah tak ada langsung. Zakat pun dah tak ada duit. Na'udzubillah. Maka bagaimana, tuan-tuan? Kita kesusah payah, biarlah anak terbuang kita tinggal. Tak, tuan-tuan. Wajib juga untuk kita jaga. Tapi siapa dengan nafkah? Jika harta Baitul Mal tidak mencukupi untuk menampung keperluan anak-anak terbuang, disebabkan ramainya bilangan mereka, contohnya banyak sangat anak terbuang. Kok ramai betul? Ni contoh. Jalan-jalan jumpa anak, jalan-jalan jumpa anak. Wish, anak kucing kan orang ni. Macam tu juga anak yatim, tuan-tuan. Bila anak yatim tak mampu nak, anak yatim yang terlalu ramai, maka bagaimana? Ni kita banyak sumbangan. Sumbangan kepada anak yatim asasnya adalah pemerintah yang kena take care, caring lah sikit. Faham, tuan-tuan? Atau terdapat keperluan yang lebih penting, hakim iaitu pemerintah wajib meminjam daripada orang kaya. Pemerintah, tuan-tuan, bukan kita yang jaga. Bukan kita yang jaga kena cari pinjam ke orang. Tak. Pemerintah wajib mencari dana, mudahnya lah. Hutang tersebut hendaklah dibuat atas nama negara, bukan atas nama orang jaga. Ni bukan senang jadi pemerintah, tuan-tuan. Nak pastikan setiap rakyatnya ini mesti makan nasi. Makan nasi pula. Mesti makan, tak semua makan nasi lah. Hidup maknanya. Macam mana Saidina Umar tu, tuan-tuan, kan? Dia jalan, dia tengok orang tengah rebus batu, kan? Terus cari. Bukan isi perut dulu. Biar aku kenyang dulu, rakyat lantak kau. Ingat senang-senang nak bagi rakyat. Ini bukan cerita politik, ini cerita pemerintah. Cerita ketua macam tu lah. Kadar hutang yang diperlukan ialah kadar yang mencukupi keperluan anak-anak terbuang. Hutang tersebut hendaklah dibayar ketika Baitul Mal mempunyai harta. Maknanya bukan kerja kita nak cari harta untuk anak terbuang ni, anak yang dah tak ada siapa walinya. Tapi bukan cerita jadi asas ni untuk membolehkan orang buang anak. Oh, macam ni senang, lahir buang. Ni sebab ada orang cerita ni. Kalau macam ni menggalakkan, tuan-tuan, tuan-tuan dengar. Bila kita bicarakan tentang anak yang terbuang, ada orang respon, dia kata hukum macam ni lah yang menggalakkan berlakunya anak luar nikah. Kurang ajarnya, tuan-tuan. Sebab dia belajar kitab ni, dia tak belajar bab zina, dia tak belajar bab hudud. Dia cerita, oh macam ini lahir anak senang aja. Anak mengandung luar nikah, laki perempuan yang belum kahwin, merendak mengandung, buang aja tepi jalan. Paling senang buang kat masjid. Confirm orang masjid baik-baik belaka. Nanti senang jaga. Tak terbuang, dia akan jaga. Dia cerita tu. Yang dia cerita yang dia buat tu dosa, tak cerita. Sebab apa, tuan-tuan? Ya, sebab ada. Tuan-tuan kalau baca, saya pernah baca satu artikel, bila hukum ini, dia kata apa? Menggalakkan orang makin berzina, dah berzina, keluar anak luar nikah, buang. Sebab ada yang membela. Goblok.
Tuan-tuan, memberi perhatian kepada anak terbuang melalui perbincangan di atas dapatlah kita simpulkan bahawa Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanggungjawab menjaga dan mendidik anak-anak terbuang pada kedudukan yang begitu utama dan penting. Tak boleh dibiarkan, tuan-tuan. Walaupun kita tahu ini anak luar nikah ke apa, anak siapa pun kita tak tahu mak bapaknya, kita jangkakan bila terbuang ni memang orang dah tak nak anak-anak. Dia tak nak anak. Tapi wajib kita jaga dia. Ya. Semua orang Islam berdosa jika mereka mencuaikan tanggungjawab memelihara anak terbuang walaupun seorang. Negara juga berdosa jika mereka tidak memberikan perhatian kepada perkara itu. Tuan-tuan baca ya, dan buku sama ya. Dan tidak cuba menggantikan kasih sayang ibu bapa yang hilang terhadap anak terbuang semaksimum mungkin. Islam juga mewajibkan negara berhutang dengan orang-orang Islam yang kaya jika negara miskin dan tidak ada cara lain untuk memberikan nafkah kepada mereka. Macam tu juga dengan anak yatim, anak terbuang, anak yatim. Sebenarnya yang menanggung anak yatim ni siapa, tuan-tuan? Pemerintah. Hukum sampai negara kena pinjam. Contoh, Haji Majid kaya sangat, tapi dia jenis tak nak menyumbang, boleh pinjam. Kerajaan datang, pinjam 50 juta nak tampung rumah-rumah anak terbuang, pinjam. Bukannya minta sumbangan, pinjam, tuan-tuan. Itu hukum asal. Tak cerita betapa berat tanggungjawab sebagai pemerintah. Baik, ini tuan-tuan yang terakhir. Mendidik kanak-kanak terbuang tidak bermakna menjadikan mereka sebagai anak sendiri. Kita jaga anak yang terbuang bukan maknanya anak itu jadi anak kita. Ni hukum anak angkat ni, sebab saya nak habiskan tuan-tuan malam ni, sebab nak cerita hukum anak angkat. Galakkan mendidik serta memberikan perhatian terhadap kanak-kanak terbuang tidak bermakna kita menjadikan mereka sebagai anak sendiri dan mempunyai hubungan keturunan dengan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan perkara ini dengan jelas dan nyata. Penjagaan, perhatian dan pendidikan kanak-kanak terbuang adalah wajib asasnya kerana persaudaraan Islam. Saya ringkaskan, tuan-tuan, saya dah baca. Manakala kalau kita jadikan dia sebagai anak, seperti anak sendiri, maka dia melibatkan nasab keturunan. Bila melibatkan keturunan, dia ada dosa. Kerana dia akan melibatkan hubungan kekeluargaan, hubungan yang melibatkan harta pusaka, perkahwinan, khalwah, iaitu pergaulan serta aurat. Ini nak masuk tajuk anak angkat ni. Juga kerana hubungan keturunan menyebabkan anak berhak mendapat harta pusaka, jelas. Juga kerana keturunan adalah asas kepada haramnya perkahwinan. Kalau kita katakan dia sebagai anak sendiri, dibinkan dia sendiri macam anak sendiri, maka ia adalah disebut sebagai mahram. Maka tak boleh kalau bukan mahram. Kan kita dah sebut dalam pertemuan yang lalu, paling dekat pun jadi anak susuan. Paling dekat itu. Kita jumpa anak terbuang, kita susukan dia jadi anak susuan. Dia tetap tak jadi anak biasa. Habis tu apa hukum ambil anak angkat, tuan-tuan? Nanti di sini dia sebut. Tuan-tuan boleh baca. Boleh baca muka 927, kemudian buka muka 928 tu boleh baca. Ini sebagai huraian. Dan saya melihat dalil haram menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri. Ini dia. Dalil haram menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri. Maknanya, tuan-tuan, dibinkan. Habis itu apa hukumnya haram mengambil anak angkat? Tak haram, hukum ambil, tetapi menjadikan dia menjadi anak sendiri yang haram. Bagaimana tengok? Wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan Allah juga telah menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Ud'uhum li'abaihim wa huwa aqsatu 'indallah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih
walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Apa yang maksudnya menjadikan anak sendiri? Maksudnya ambil anak terbuang, ambil anak di mana-mana pun, lepas tu dinasabkan kepada dia. Dinasabkan kepada yang menjaga. Itu maksudnya. Kalau tidak dinasabkan, tak apa tuan-tuan. Jadi Allah ajar dalam Al-Quran ni, ud'uhum li'abaihim, maka panggillah mereka, iaitu anak-anak angkat itu, kepada bapa-bapa mereka sendiri. Maksudnya dibenkan kepada bapa dia. Ya. Wa huwa aqsatu indallah, cari itu adalah yang paling adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu, jika kamu tidak mengetahui aba'ahum, bapa-bapa mereka, tak tahu siapa bapa dia, fa ikhwanukum, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu di dalam agama, sebagai maula kamu. Maksudnya panggillah dia sebagai ikhwanukum, dia saudara kita, disebut sebagai maula. Sebab tu tuan-tuan, ada kadang-kadang kalau yang biasa berurusan, contoh di sekolah ada maula tu maksudnya anak angkat lah. Ali maula Abu, maksudnya Ali tu bukan anak Abu sebagai anak angkat saja, saudaranya. Dulu-dulu kan ada tuan-tuan, dibinkan lagi, dibintikan lagi. Allahu Akbar. Dulu-dululah sebelum ada sistem yang lebih sempurna. Walaisa alaikum junahan fi ma akhtatum, dan kamu pula tidak dikira berdosa dan perkara itu jika kamu tersilap melakukannya. Yang dulu-dulu dah tersilap, dah tersalah, tak apa, Allah ampunkan. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang dikira berdosa itu adalah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah itu Ghafur, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hukumnya haram menasabkan anak angkat kepada kita sendiri, binkan sendiri. Tak boleh tuan-tuan. Tapi sekarang ada sistem bagus dah tuan-tuan. Ambil anak angkat, bila tengok surat beranaknya pun, dokumen bapa tidak diketahui. Tidak diketahui. Maksudnya kalau tidak diketahui, kalau tahu betul anaknya siapa, bapaknya siapa, binkan dengan bapaknya, tak jadi masalah. Susahlah ustaz, nanti dia tak nak ngaku kita sebagai bapak lah, dan memang itu hakikatnya. Jelaskanlah dia sebagai anak angkat. Kenapa? Kan tuan-tuan? Sebab melibatkan apa tuan-tuan? Melibatkan banyak perkara. Yang paling bimbang kalau perempuan, kalau dibintikan kepada bapa angkatnya. Contohlah, ambil anak namanya Timah. Tak ada nama Timah dah sekarang. Timah binti Ali. Ali tu kan bapa dia. Besok waktu nikah, duduk kat tempat lain. Kalau duduk kampung kita, tak apa, kita kenal. Ini contoh, imam nikahnya kenal, saksi-saksi kenal. Ini bukan anak dia, dia nak angkat. Contoh, duduk kat tempat lain. Mana nak tahu tuan-tuan? Tengok surat beranak, oh okey, nikah. Bapa angkat dia jadi wali. Apa hukum nikahnya tuan-tuan? Tak sah. Tak sah. Lepas nikahlah dia. Lepas nikah, dah beranak pinak. Macam ni tuan-tuan. Segala keturunan ke bawahnya itu semua tidak sah. Tiba-tiba waktu itu baru perasan ada orang datangkan bukti bahawa si Timah ini adalah bukan anak Ali. Waktu itulah dah anak 5 orang, si Ali mengaku, ya Timah ni anak angkat. Padahal dia yang menikahkan. Macam tu tuan-tuan, pemerintah wajib memfarakkan dia, memisahkan dia. Wajib. Nak nikah semula, nikah lagi, tetapi berwalikan wali hakim. Ini kesan dia. Biarlah bin tak tahu, binti tak tahu siapa, tak kisah. Untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan keturunan. Sebab tu Islam didatangkan sebagai, disebut sebagai menjaga, di antara menjaga keturunan. Maqasid syar'iah antara satu adalah untuk menjaga keturunan. Baik, ni yang terakhir, penyelewengan dan adat jahiliah. Pengarang kitab ni kalau dia benda yang bertentangan dengan syariat, bahasa dia keras sangat. Sesungguhnya manusia telah kembali semula ke zaman jahiliah. Kita mendapati sebagai mereka yang tidak mempunyai anak pergi ke pusat penjagaan anak-anak terbuang dan anak-anak yatim. Mereka mengambilnya dan mendakwa sebagai anak mereka sendiri. Mereka mendaftarkan anak tersebut dalam sejak kelahiran sebagai anak mereka.
Ni pernah berlaku. Tapi tempat kita insya-Allah tuan-tuan, ya dah ada sistem yang bagus. Ya, ambil anak angkat dan sebagainya, tak boleh pun dibinkan. Hatta di bin Abdullah pun tak boleh kan tuan-tuan sekarang. Nama tak ada bapak lah, bin Abdullah. Kebetulan yang ambil tu lakinya Abdullah. Tuan-tuan, ambil anak perempuan, oh kita namakan dia sebagai nama apa, Bunga Raya contohlah nama. Ada ke nama Bunga Raya? Contohlah Siti Bunga Raya. Ni tak tahu bapaknya siapa ni, contoh anak terbuang, tak ada anak, tak ada binti Abdullah. Dulu kan kita tahu binti Abdullah. Anak yang tak ada bapak disebut sebagai binti Abdullah. Kebetulan yang ambil tu namanya Abdullah juga. Macam mana tuan-tuan? Sama Abdullah juga. Ya terus jadi bapaknya. Walhal bukan bapaknya. Maka tak jadi tuan-tuan. Nak pun maula. Tu boleh maula. Yang saya pernah jumpa lah. Kat sekolah ni biasa orang jangan jumpa. Maula. Oh, maula. Saya dulu ada anak murid maula. Dia maula. Sekarang dah jadi popular dah, masuk TV selalu. Murid saya tu tak siapa cerita lah. Dengan itu mereka melakukan maksiat kepada Allah. Mereka juga melakukan perkara yang sangat buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Di zaman-zaman dulu tuan-tuannya belum ada sistem ambil anak angkat, ambil anak terbuang, lepas tu daftarkan mengaku sebagai anak sendiri. Ya, kalau berlakulah sebelum-sebelum ini. Mereka telah menyalahi ayat Al-Quran yang jelas dan sunnah yang sahih yang mengharam dan melarang seseorang menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri. Malah tindakan mereka lebih dahsyat daripada tindakan orang jahiliah, kerana mereka telah mengisytiharkan anak tersebut adalah anak mereka sendiri, bukannya anak angkat. Dengan ini mereka memasukkan anak tersebut ke dalam bukan keluarganya yang sebenar. Anak tersebut bergaul dengan perempuan-perempuan asing, yakni ajnabi, di dalam keluarga tersebut dengan alasan mereka adalah mahramnya. Ni saya sebut tuan-tuan, bila bukan daripada darah daging kita, yang bukan mahram, tetapi kita nasabkan kepada kita seolah-olah dia mahram kita, dia tetap menjadi orang asing. Orang asing ajnabi tuan-tuan, bukan orang asing itu pendatang asing, bukan. Ni orang asing maksudnya bukan daripada darah kita. Dia tetap menjadi orang asing dan boleh berkahwin dengan kita. Aurat yang paling utama tu. Ni tuan-tuan, kita sangat tidak menjaga aurat sebenarnya dalam keluarga. Ya. Dia juga telah dilarang berkahwin. Dia juga dilarang berkahwin dengan anak-anak perempuan keluarga tersebut dengan alasan yang sama. Sedangkan sebenarnya mereka harus berkahwin. Mereka sepatutnya dilarang bergaul dalam hidup bersama sebagai mahram. Pun begitu. Perkara ini juga menyebabkan anak sebenar tidak mendapat hak harta pusaka. Bila begitu pula nanti mati, berlaku kematian, dapat harta pusaka. Maka ambillah dia. Berambil dan sebagai harta pusaka yang bukan hak dia, selama mana dia hidup, selama itulah dia memakan hak orang lain. Allahu Akbar. Banyak lagi impak negatif yang terhasil daripada tindakan mereka, sama ada disedari ataupun tidak. Jadi kesimpulan tuan-tuan, bila mengambil seorang anak, mudahnya disebut anak angkat, jangan dinasabkan kepada kita, ya, kepada orang yang mengambilnya lah. Tapi sekarang alhamdulillah proses ataupun sistem di tempat kita memang tidak dibenarkan pun. Bin Abdullah pun tak ada tuan-tuan. Cuma kadang-kadang begitulah tuan-tuan ya. Saya pernah jumpa, bila tengok surat beranak, dokumen bapa tidak diketahui. Mana apa tuan-tuan? Anak tidak sah taraf. Tapi kita nak salahkan dia ke tuan-tuan? Kau ni anak luar nikah. Tak, dia tak bersalah. Yang salah siapa? Tak ada, dia tak ada bapak. Kita tak boleh sebut sebagai bapak pun. Ini silap kita. Orang yang layak untuk dapat title bapa adalah daripada perkahwinan yang sah. Sebagai contoh tuan-tuan ya, seorang perempuan, seorang lelaki dan mengandung dulu sebelum nikah. Terlepas, dia kata. Macam mana boleh terlepas? Contoh dah 3 bulan dia menikah. Anak yang keluar itu anak tidak sah taraf. Bukan yang laki itu bukan bapak dia. Bukan. Mana bapak dia? Dia tak ada bapak. Ini darah daging aku lah. Ya, darah daging kau. Yang dikatakan darah daging yang sah mengikut hukum syarak, iaitu dengan ikatan perkahwinan. Kan banyak berlaku yang kita tengok kat cerita-cerita dan kita dengar-dengar dalam masyarakat.
Alah, dah ditebuk tupai dulu sebelum nikah. Dan mengandung, mana tak tersengaja, mana ada dah mengandung dulu dah nikah. Bila nikah macam dah selesai, tak selesai. Ya, anak itu tetap bukan anak lelaki tersebut. Dari sudut hukum nasab wali harta pusaka tak boleh, tuan-tuan. Ya. Dan dia anak siapa? Anak ibunya. Ibunya ia boleh dapat nasab. Gitulah, tuan-tuan ya. Baik, cukup sekadar itu. InsyaAllah, tuan-tuan, minggu hadapan kita masuk jilid yang kelima. Siapa-siapa tuan-tuan yang boleh dapatkan kitab ini, saya pun tak tahu lagi nak dapat kat mana. Kokok jalan-jalan pergi mana-mana bolehlah. Roger-roger lah. Kitab jilid 5 membicarakan tentang wakaf, wasiat dan juga faraid, harta pusaka. Seronok, tuan-tuan, kita belajar faraid. Kalau kita habis belajar ni, maknanya kita dah repeat 2 kali kat masjid kita ni. Dulu kita belajar, tak ingat tahun bila dah ya. Dulu lah pernah kita belajar bab faraid harta pusaka. Kita akan belajar dalam jilid kelima nanti, insya-Allah. Saya pun cuba carilah. Sebab orang yang dulu tolong saya untuk belikan dah sakit, dah tak mampu untuk tolong. Tapi mudah-mudahan dapat, tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kat mana-mana, bolehlah beli. Kalau saya jumpa nanti cuba kita dapatkan mengikut harga yang tertera. Saya pun tak tahu harganya berapa. Kalau yang ke-6, yang ke-4 ni RM22.50. Sekitar itulah, 20 lebih. Baik, ada soalan, tuan-tuan? Tak ada ya? Baik, tuan-tuan, mudah-mudahan dapat manfaat. Kita sambung lagi pertemuan kita dalam minggu hadapan, insya-Allah. Kita masuk jilid yang kelima. Mudah-mudahan kita dapat lebih praktikkan apa yang kita belajar. Sebab yang kita belajar ini, ilmu yang kita pelajari ini, semuanya berkaitan dengan kehidupan kita. Yang pastinya kita melaluinya. Tak kita laluinya pun, masyarakat di sekeliling kita melaluinya. Kerana ia melibatkan hukum hakam. InsyaAllah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min 'ainin la tadma', wa min nafsin la tashba', min du'a'i la istajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.